Selamat petang kepada pelajar-pelajar sekalian. Bertemu lagi kita pada sesi pembelajaranku pada hari ini, iaitu berkaitan dengan tali temali yang bertajuk ikatan dan simpulan asas. Walaupun kita tidak dapat melakukan secara praktikalnya, tetapi pelajar-pelajar sekalian boleh cuba membuat simpulan ikatan tali temali berpandukan seperti gambar rajah yang saya tunjuk slide ke slide nanti. Okey, pengenalan. Ikatan dan simpulan memainkan peranan penting dalam sesuatu kerja menyelamat. Penggunaan tali sebagai medium penyelamat adalah satu perkara yang terbukti efektif. Pembelajaran tentang ikatan dan simpulan dapat membantu penyelamat untuk mencapai objektif, iaitu menyelamat mangsa. Itu contoh-contoh gambar rajah yang awak lihat di situ adalah contoh-contoh ikatan yang perlu kamu belajar. Sekiranya diizinkan masa, diizinkan waktu, bila kamu masuk di IKM nanti, kita akan buat secara praktikalnya, insya-Allah. Ikatan dan simpulan asas. Terdapat 10 ikatan asas yang diguna pakai dalam kerja-kerja menyelamat. Ikatan dan simpulan ini boleh dipelbagaikan untuk kerja-kerja menyelamat. Ikatan dan simpulan yang digunakan iaitu simpulan mati ataupun kita panggil top knot, stopper knot. Dalam bahasa Malaysia, simpul mati. Dan simpul angka 8 ataupun figure of 8 knot. Dan buku sila, reef knot, bunga geti, sheet band, tindih kasih, bow line, setengah blade, half hash, simpul manok, claw hatch, satu lengkar 2,5 blade, round, turn and half head, dan simpul balak, timber head, dan simpul kerusi, chain knot. Ini adalah nama-nama ikatan tali yang perlu pelajar-pelajar sekalian tahu. Okey, kita pergi kepada gambaran seterusnya. Ini kita panggil simpulan mati. Simpulan mati selalunya digunakan untuk menyimpul hujung tali terburai dan menjadi ikatan penahan pada takal. Ianya sukar untuk dibuka. Pelajar boleh menggunakan tali, penjual tali sekalipun, cuba ikut bentuk yang terpapar pada slide. Okey, seterusnya simpul angka 8. Kegunaannya adalah sama seperti simpul mati. Akan tetapi ianya lebih mudah dibuka berbanding simpul mati. Pelajar sekalian boleh lihat pada gambar rajah itu macam mana jalinan ataupun membentuk untuk simpul angka 8, yang mana nak dimasukkan yang ke lubang dan yang mana nak dikeluarkan ikut lubang belakang itu ada di gambar. InsyaAllah kalau buat pelan-pelan akan dapat bentuk yang macam tu. Dan seterusnya ikatan buku sila. Ianya digunakan untuk mengikat dua tali yang sama saiz. Ianya juga ikatan yang digunakan dalam pertolongan cemas, iaitu mengikat hujung kain aduh atau pembalut. Kain aduh ni kain yang pembalut lengan yang terseliu, yang patah dan sebagainya lah. Dan seterusnya pula ikatan bunga geti.
Ianya digunakan untuk mengikat dua tali yang tidak sama saiz. Ianya juga ikatan yang digunakan untuk mengikat ujung tali di dalam kawasan berair. Terdapat dua jenis, iaitu double dan single. Sheet band untuk bunga getih berganda. Untuk bunga getih berganda ianya dililit dua kali. Berbezanya ialah dari segi kekuatan. Semakin banyak lilitan, semakin kuatlah ikatan. Dan seterusnya ikatan tindih kasih. Ini kita panggil ikatan tindih kasih. Ianya digunakan untuk menurun atau menaikkan mangsa yang sedar dan juga bertindak sebagai tali pandu. Dianya ikatan macam ni, dia tak terjerut. Dia akan mati di situ saja. Dia tidak terjerut. Dan setengah belit, ianya digunakan untuk mengunci ikatan dan simpulan yang dibuat. Satu lengkar dua setengah belit. Ianya digunakan untuk sebagai ikatan sauh, anchor pada sesebuah tiang untuk kerja-kerja menyelamat. Perbezaannya, ianya boleh diubah-ubah dan mudah dibuka. Kalau pelajar sekalian tengok contoh ikatan satu lengkar dua setengah belit itu, bolehlah pelajar-pelajar cuba kreatif mencari tali, mencari batang dan sebagainya untuk cuba ikat seperti yang tertera pada gambar raja itu. Simpulan manok. Kalau orang Sarawak, manok ni ayam. Tapi jangan tanya pula apa itu, kenapa dipanggil simpulan manok. Ini simpulan manok. Ianya digunakan untuk sebagai ikatan sauh, anchor pada sesebuah tiang untuk kerja-kerja menyelamat. Dan seterusnya simpulan balak. Ianya digunakan untuk mengangkat atau menurun kayu, papan ataupun peralatan. Simpul kerusi. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ianya digunakan untuk menaik dan menurunkan mangsa dari tempat tinggi atau kawasan rendah. Ianya hanya digunakan pada mangsa yang tidak sedarkan diri. Itu adalah contoh-contoh ikatan simpul kerusi. Kesimpulannya, ikatan dan simpulan memainkan peranan yang besar dan dapat membantu penyelamat dalam menjalankan kerja-kerja menyelamat sesebuah bencana ataupun kemalangan. Akhir sekali, pembelajaran kita berakhir di sini dan kita akan jumpa lagi di sesi-sesi akan datang di tajuk-tajuk yang lain. Sekian, terima kasih. Okay,